Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر فإن تيسر عليك يسر ربي تمم بالخير. الحمد لله, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu i'tikaf fi hadha masjid sunnatan lillahi ta'ala. Hari ini hari Jumaat, alhamdulillah dapat kita sama-sama berkumpul untuk menunaikan satu kewajipan, iaitu solat jemaah, iaitu solat Jumaat. Dan pada waktu itu kita bersama-sama untuk mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Yang kita duduk sekarang ni namanya adalah dunia. Dan sikit hari lagi ada di antara kita yang mungkin akan meninggalkan alam ini. Beberapa minggu yang lepas pun kita dapat berita di mana ahli qaryah kita, siap kita yang disayangi, telah pun pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Kalau hari ini kita tengok hari Jumaat, selalunya sosok diri dia lah yang paling sibuk sekali. Menyusun sejadah, mengemas, sibuklah dia. Bagaimana pada hari kematian dia, kita tengok hari itu solat jenazah dia sangatlah ramai, tuan-tuan. Sangatlah ramai. Dia hanya berjawatan sebagai siap masjid, bukannya JKK dan sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia. Penuh. Saya tengok qaryah Kota Sirih Emas pun datang, Kuartus pun datang, Masjid Bandar Estate, kawan-kawan daripada Bandar Estate pun datang untuk bagi penghormatan kepada dia, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia. Dan kita pun begitu juga. Hari dia meninggalkan kita subuh tu, saya sempatlah salam dia lepas solat subuh tu. Kita tak tahu bahawa hari itu Allah akan ambil nyawa dia. Maka begitu juga dengan kita kena istiqamah, tuan-tuan. Istiqamah dalam kehidupan kita sampailah hari Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab bila kita tengok Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Lau ta'lamu nama a'lam." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahibtu qalilan wa la bahitun katsiran. Kamu akan sikit ketawa dan kamu akan menangis dengan banyak. Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan kurangnya ketawa dan akan menangis dengan banyak. Jadi tuan-tuan, kita kena bersedia dengan kehidupan kita, kena istiqamah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma htim lana bi husnil khatimah, Rabbana la tuzigh qulubana. Semua doa tu, tuan-tuan, adalah doa berkaitan dengan istiqamah. Supaya apa? Allah dah bagi iman, janganlah Allah ubah mana-mana. Sampailah Allah menjemput kita dan Allah mematikan kita dalam keadaan Islam dan juga dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab ada sahabat Nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sebegini. Kita jangan yakin kita lahir sudah pun Islam, kita akan mati dalam keadaan Islam.
Tak apa, nanti aku akhirnya mati juga dalam keadaan Islam. Sebab apa? Ada seorang sahabat, Ubaidillah bin Jahash. Ubaidillah bin Jahash ni tuan, dia adalah suami kepada Ummu Habibah, anak kepada Abu Sufyan bin Harb. Kalau kita tengok sirah, kita akan kenal lah siapa dia. Ubaidillah bin Jahash ni, dia ini awal-awal masuk Islam, orang awal yang masuk Islam, lapis-lapis senior yang masuk Islam. Ubaidillah bin Jahash ni, dia ada isteri nama Ummu Habibah, dan dia pergi hijrah ke Habsyah, Ethiopia. Yang dekat sana agama dia pada ketika itu adalah agama Nasrani. Nabi SAW arahkan sahabat pergi berlindung, pergi ke Habsyah. Sebab apa? Di Habsyah ada satu pemimpin, Ashamah bin Abjar. Dia ini orangnya baik walaupun dia Nasrani. Pergi sana, berlindung dekat sana. Jadi Ubaidillah bin Jahash ni pun sebahagiannya pergi ke Habsyah. Bila sampai ke Habsyah, tuan-tuan, lama-lama dia berkenan dengan agama Nasrani. Tuan-tuan jangan pelik, sahabat Nabi SAW, dia berkenan dengan agama Nasrani, dan akhirnya dia berkahwin dengan orang Nasrani dan murtad, tuan-tuan. Akhirnya dia murtad, dan isteri dia iaitu Ummu Habibah akhirnya berkahwin dengan Rasulullah SAW. Sebab tu, tuan-tuan, istiqamah ini kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat nak istiqamah, kena ada kawan yang baik. Pilih kawan. Selalu saya sebut dalam kuliah-kuliah sebelum ni pun, kena pandai pilih kawan. Pilih kawan ni bukannya nasihat untuk anak-anak kita yang sekolah nak masuk asrama, bukannya ceramah motivasi sekolah rendah, sekolah kafar. Nasihat untuk pilih kawan ini daripada kecil sampailah ke warga emas boleh diguna pakaikan, tuan-tuan. Sebab pilih kawan ini Allah sebut dalam Al-Quran, ya wailata laitani lam atakhidh fulanan qalila. Kalaulah aku tak pilih kawan itu. Tuan-tuan, jangan main-main. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, pilih kawan ni bukannya benda kecil-kecil. Ianya adalah perkara besar. Nanti di mahsyar kita akan menyesal. Sebab apa? Pilih kawan yang salah. Pilih kawan yang salah. Dan ayat ini merujuk kepada kawan Nabi SAW, iaitu Uqbah bin Abi Mu'id. Sebelum dia Islam, dia kawan dengan Nabi. Nabi pergi rumah dia, dia pergi rumah Nabi. Nabi ziarah dia, dia ziarah Nabi. Sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Bila Nabi dilantik menjadi Rasul, tengok kalau kawan dengan Muhammad ini, tak boleh dah geng dengan orang lain. Sebab apa? Siapa kawan dengan Muhammad, dia akan dimusuhi, akan diperangi. Macam-macam tak dapat, subsidi itu tak dapat, ini tak dapat. Sebab apa? Sebab kawan dengan Muhammad. Maka Uqbah bin Abi Mu'id ini, dia mula rapat dengan Ubay bin Khalaf. Dia mula rapat dengan Ubay bin Khalaf. Sebab apa? Kalau lepak dengan Ubay bin Khalaf, boleh ngetih sama-sama. Ubay bin Khalaf belanja dia, boleh pergi karaoke, seronok lah. Kawan dengan Muhammad tak boleh, macam-macam sekatan. Nanti orang pulau kan dia. Maka dia tak berkawan dengan Muhammad, dia pilih Ubay bin Khalaf. Tuan-tuan, ayat ini merujuk kepada Uqbah bin Abi Mu'id. Nanti di akhirat, di mahsyar nanti, dialah yang paling menyesal. Sebab apa? Sebab salah pilih kawan, tuan-tuan. Salah pilih kawan. Ini bukan benda main-main, bukan nasihat biasa untuk anak-anak kita yang nak masuk asrama, tapi nasihat juga buat diri kita sendiri. Hari ini insya-Allah, tuan-tuan, hari Jumaat, kita nak cerita berkaitan dengan selawat. Cerita selawat ni saya yakinlah semua orang tahu kelebihan selawat. Cuma hari ini kita nak lihat beberapa poin penting berkaitan dengan selawat Nabi SAW. Tuan-tuan, kita pernah tengok orang jahat, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok orang jahat. Siapa yang tuan-tuan dalam kehidupan tuan-tuan, siapalah yang paling tuan-tuan tengok jahat?
orang ni bunuh orang ni mencuri, boleh bunuh mak ayah. Tuan-tuan, Nabi SAW cerita hadis sahih, satu hari tuan-tuan, seorang ni dia bunuh 99 orang. Saya yakin ramai tahu kisah ni. Jahatnya tuan-tuan, saya rasa dalam kampung Jijan ni tak ada yang sejahat ini. Ke ada? Jahat yang jenis macam ni. Dan selalunya kalau dia buat satu kejahatan, dia mesti ada sampingan-sampingan kejahatan yang dia buat. Kalau dia bunuh orang, dia tak semesti dia bunuh je, yang lain dia jadi baik, tak ada. Dia mesti ada kejahatan-kejahatan sampingan yang dia pernah buat. Tuan-tuan, kita pernah tengok orang yang macam ni dalam kehidupan kita. Dan yang Nabi ceritakan ini adalah lebih jahat tuan-tuan. Dan dia ini husnul khatimah. Tuan-tuan, husnul khatimah. Saya ceritakan ini berdasarkan hadis Nabi ini untuk kita ambil pengajaran. Ambil pengajaran supaya kita kena bersedia 24 jam tuan-tuan. Kena bersedia. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila Allah akan jemput kita. Bila Allah akan jemput kita. Orang ni bunuh 99 orang dan akhirnya dia rasa nak bertaubat. Dia rasa nak bertaubat, dia tanya dengan orang yang lebih arif lagi dalam bab taubat ini. Dia kata, kamu duduk di mana? Saya duduk dekat taman-taman sekian. Jadi orang yang alim ni kata apa? Tak boleh duduk dekat situ. Situ bunyi azan pun tak ada. Dekat situ pusat judi pun ada, kedai mesin pun ada, macam-macam. Pusat urut pun ada. Jadi pindah daripada tempat tu pergi ke tempat taman sekian. Contoh Kampung Jijan, pergi Kampung Jijan. Kampung Jijan ada kuliah agama, azan pun dengar, ada orang pergi masjid, macam-macam program dia buat. Pergi pindah Kampung Jijan. Maka lelaki ini pun tuan-tuan, dia siapkan. Dia bukan sahaja niat saja tuan-tuan, dia bersungguh-sungguh, dia balik rumah dia, siapkan pakaian dia, dan dia memang dah bergerak dah untuk pergi ke tempat yang lebih baik, tempat dia nak berubah. Dalam perjalanan, Allah takdirkan hari itu sebenarnya adalah hari kematian dia. Baru Allah bagi tahu dia pada hari itu Allah nak ambil nyawa dia. Bila Allah ambil nyawa dia tuan-tuan, malaikat ambil nyawa dia, nak bagikan dia punya roh ini kepada kumpulan malaikat. Selalunya salah satu kumpulan malaikat sahaja yang datang, sama ada malaikat azab ataupun malaikat rahmat. Kali ini yang datang dua-dua datang. Malaikat azab kata, bagi kepada kami. Sebab apa? Dia ni belum ada satu sujud pun dia kepada Allah. Kata malaikat rahmat pula, bagi kepada kami. Sebab apa? Hati dia membuak-buak untuk berubah dan memang nak kembali kepada Allah. Tuan-tuan, dijadikan cerita, akhirnya kira tempat jauh dia yang baik dia dengan tempat jahat dia. Maka bila dikira, jawapan dia adalah sejengkal saja, selangkah saja lebih daripada tempat dia yang sebelum ini. Maka dia ini Allah takdirkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan, kita tak tahu. Jadi kita jangan nak menuduh-nuduh orang. Bukan kita bersetuju, kita nampak dia ni jahat, dia ni mati nanti confirm lah kena belasah dengan malaikat ni. Kita dah terus cop dia macam tu. Dia ni mati ni memanglah tak ada harapan dah ni. Jahat sungguh dia ni. Masjid pun tak pernah pergi, kan? Main mesin, main judi lagi, dan memang tak ada harapan. Tuan-tuan, kita tak boleh kata macam tu. Tegur, tetap kena tegur. Tapi untuk nak katakan dia ni ahli neraka, dia ni jahat, tak ada harapan, bukan tugasan kita. Bukannya kita bersetuju dengan keburukan yang dia lakukan, tapi kita kena nasihat dia, bagi tahu ni benda ni tak boleh. Bukannya tugas kita untuk bagi tahu yang dia ni ahli neraka pun, ataupun orang yang bakal diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila dah jadi macam tu tuan-tuan, bila mati ni, satu hari kita akan berkumpul. Ada satu rahsia macam mana kita nak rezeki murah, hati kita tenang, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan di mahsyar boleh jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tuan rahsia dia? Rahsianya adalah selawat. Nanti saya cerita kenapa rahsia dia selawat. Jadi nak selawat ni tuan-tuan, apa yang kena ada? Tasbih lah.
Tasbih kena ada. Tasbih kena ada. Macam mana tuan-tuan pergi mana-mana bawa telefon, kan? Macam mana tuan-tuan pergi mana-mana, kalau tertinggal telefon boleh patah balik rumah ambil telefon. Begitulah dengan tasbih kena ada dalam poket kita untuk mengingatkan kita. Jangan digantung di leher tuan-tuan, jangan digantung di leher. Tasbih letak dalam poket. Sebab apa? Bila tangan kita selup dalam poket, pegang biji-biji tasbih tu, teringat untuk nak selawat, teringat nak berzikir kepada Allah. Dia tak ada orang pegang tasbih teringat benda jahat tuan-tuan. Tak ada pegang tasbih ingat nak mencuri, pegang tasbih ingat nak pergi karaoke ke apa, tak ada. Dia akan ingat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena beli tasbih. Tasbih kena beli, jangan letak di leher, tapi letak dekat dalam kocek kita, kocek baju kita, supaya mengingatkan kita berkaitan dengan zikir dan juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ketika semuanya mati, ni kita nak cerita kelebihan selawat. Ketika semuanya mati tuan-tuan, kullaman 'alaiha fan, semuanya yang bermula ini akan habis binasa, akan hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan nanti kita kiamat tak berbaki keseluruhan yang pernah diciptakan oleh Allah yang bernyawa ini tuan-tuan, semuanya mati. Malaikat mati, manusia mati, jin, iblis mati, haiwan mati, Jibril mati, malaikat maut mati, semua mati. Dan ketika itulah Allah kembali dalam keadaan sebelum Allah mula menciptakan. Tak boleh nak cakap Allah aja yang tinggal dalam alam ini, sebab alam pun adalah makhluk. Maksudnya wujud ini, ketika Allah dalam keadaan wujud ini tuan-tuan, waktu Allah sahaja yang tinggal tuan-tuan, Allah kata limanil mulkul yaum, hari ini mana yang lebih berkuasa, mana raja yang hebat, mana pemerintah yang hebat, mana yang menguasai dunia. Tuan-tuan, siapa yang boleh jawab? Tak ada orang yang boleh jawab. Sebab apa? Semuanya telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sendirilah yang jawab. Limanil mulkul yaum lillahil wahid, Allah yang satu, qahhar, yang berkuasa tuan-tuan. Hanya tinggal Allah sahaja. Allah jawablah. Yang hanya tinggal sekarang ni hanyalah Allah yang satu dan maha perkasa. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Bila Israfil tiup sangka kala yang kedua, semuanya bangun. Bangun ini keseluruhan yang pernah hidup. Maksudnya lembu daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman hari Allah kiamatkan hari itu, kesemuanya dibangkitkan serentak. Kita tengok ayam kampung Jijan ni je lah. Ayam kampung Jijan, daripada zaman, kita ambil lah zaman tahun 90 sampai sekarang, berapa ekor ayam? Tak kira tuan-tuan, berapa banyak ayam. Kat pasar tu kan, dekat ni potong ayam, banyak ayam. Ayam saja pun dah banyak. Tuan-tuan, keseluruhan yang pernah diciptakan Allah yang bernyawa akan bangkit serentak menuju ke mahsyar tuan-tuan, mahsyar. Tuan-tuan nak bayang berapa besar mahsyar, bayangkanlah keseluruhan yang pernah Allah ciptakan berhimpun dekat mahsyar tu, berapa luas padang yang diperlukan. Bayangkan tuan-tuan, gajah saja. Kita tengok National Geography tu, gajah dekat satu lembah safari tu, tuan-tuan, banyak, maha banyaknya gajah tersebut. Bayangkan gajah sahaja yang berkumpul tuan-tuan, masa tu kita akan nampak keseluruhannya. Masa tu dah tak ada hijab dah. Mata kita boleh melihat jin. Masa tu tuan-tuan nak tengok jin secara live, boleh. Tak payah nak pergi buka mata batin ke, nak buka mata ni nak tengok jin ke apa ke. Kelebihan itu salah satu berkaitan dengan perawat zaman sekarang ni. Apa je merawat je, dia starting auzubillah, bismillah, kemudian dia sembang. Dia sembang. Tuan-tuan, perawat yang macam ni tuan-tuan kena jauhkan. Kalau tuan-tuan pergi datang ke perawat tersebut, perawat Islam tersebut yang kata dia perawat Islam, kalau dia boleh kata yang hantar ni orang dekat ni, tuan-tuan start kereta balik.
Tuan-tuan start kereta balik, dia kata ni yang hantar ni orang dekat ni. Kita pun jadi dekat, saudara ni, saudara. Dia kata pula yang selalu ada ni dengan kamu. Tuan-tuan, kita pula yang bergaduh. Kita nak selesaikan satu masalah, masalah dengan keluarga pula yang bertambah. Tuan-tuan, kalau pun tuan-tuan jumpa perawat yang macam ni, jauhkan. Pergi pula sembang, tanya siapa yang hantar engkau ni, lelaki ke perempuan ke. Tuan-tuan, Tuan Guru almarhum Ustaz Harundin, sepanjang dia merawat, dia tak ada sembang-sembang menyembang ni. Dia sembang, dia intro sikit, tanya apa masalah, dia terus bacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat ruqyah. Macam mana pun keadaan pesakit itu yang dalam kerasukan, dia tak akan melayan tuan-tuan. Dia akan baca, habiskan bacaan dia, wirid dia sehingga selesai. Sehingga selesai. Dia tak ada nak pergi cari punca dan sebagainya, kerana ini akan menyebabkan umat manusia ni sendiri akan berpecah belah. Kalaulah kita tahu tuan-tuan, kalaulah kita tahu sekalipun apa manfaat dia, kita nak pergi bergaduh ke dengan dia? Nak pergi bergaduh, nak pergi hantar pula kat dia ke? Apa manfaat ni kita buat? Dan benda tu pun mustahil kita tahu kebenaran dia. Kalau dia main petik je, dia kata pakcik kamu yang nama Abu yang buat benda ni, dia dengki dengan kamu. Dah kita pula dengan pakcik dengan Abu ni pula bergaduh, tak bertegur sapa, walhal tak tahu pun asal usulnya. Cukuplah sahaja kita merawat daripada kita menyembang-nyembang perkara yang tak sepatutnya, kan? Baik kita baca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kita merapu dan hanya untuk menampakkan perhatian orang ramai semata-mata. Panjang pula iklan saya tentang tu. Okey, kita sambung. Tuan-tuan, bila ramainya ni tuan-tuan yang datang dekat mahsyar ini, seorang sahabat ni tuan-tuan, dia tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nanti dekat mahsyar ni ramai, boleh tak kami ni nampak kamu? Boleh tak kami nampak kamu, nak tengok kamu nanti di mahsyar?" Tuan-tuan, seorang sahabat ni tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Boleh tak nampak kamu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kepada sahabat ini. "Inna aqraban nasi manzilatan bi yaumil qiyamah." Sesungguhnya manusia yang paling rapat dengan aku di mahsyar nanti, tuan-tuan, rapat ni maksudnya apa? Tuan-tuan berhimpun, tuan-tuan boleh nampak Nabi kat depan tu. Itu maksud rapat tu. Maksudnya bila dah boleh nampak Nabi, tuan-tuan berada di dalam kelompok yang mana? Boleh nampak Nabi, tuan-tuan berada dalam kelompok mana? InsyaAllah dalam kelompok orang-orang yang alim, para Nabi dan para Rasul, dan juga orang yang saleh, tuan-tuan. InsyaAllah boleh nampak Nabi. Maka Nabi SAW kata, mahsyar nanti ada di kalangan umat aku yang boleh melihat aku. Boleh melihat aku, maksudnya nampak aku. Siapa di antaranya? Aksaruhum alayya salatan, yang paling banyak berselawat kepada aku. Tuan-tuan, yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan hari ini berazamlah untuk nak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tanya, banyak ni berapa? Banyak ni berapa? Berapa amount banyak tu? Maka para ulama pun kata 300 kali itu pun dikira banyak. Lepas ni dah dengar 300, jangan 300 je. Sebab orang kita ni dia dengar banyak 300, dia buat 300 je. Tuan-tuan, 300 ni tak sampai 5 minit pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, paling pendek Allahumma salli ala Muhammad. Ulang, tak sampai 5 minit tuan-tuan, boleh selesai. Maka berazamlah untuk kita memperbanyakkan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, hari ini hari Jumaat, kejap lagi kita akan dengar khatib baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tuan-tuan, kita akan dengar nanti sebulan 4 kali Jumaat. Sebulan 4 kali kita sembahyang Jumaat. Setahun ada 48 kali kita sembahyang Jumaat. Maksudnya setahun 48 kali kita dengar. Darab dengan umur kita.
20 tahun. Tuan-tuan, banyak kali dah kita dengar. Hari ini kita nak tadabbur, nak refresh balik apa yang diucapkan oleh imam dan juga khatib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuan-tuan, satu-satunya ibadah sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita faham, rupanya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Nak selawat ni macam mana? Sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nak selawat kepada kamu ni macam mana? Boleh tak bagi tahu apa ucapan dia? Apa ucapan selawat tu?" Arahan dah diberikan selawat kepada Nabi. Ucapan tu macam mana ya Rasulullah? Nak tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut kepada sahabat ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuan-tuan, solat selawat Ibrahimiyah. Kemudian tuan-tuan, Allah pun berselawat kepada dia. Salah satu ibadah yang makhluk buat, Allah pun buat. Tapi Allah tak beribadah lah tuan-tuan. Jangan faham macam tu pula. Manusia makhluk buat berselawat, Allah pun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari tuan-tuan, Nabi masuk ke dalam kebun. Nabi masuk ke dalam satu kebun. Nabi masuk dalam kebun, Nabi menghadap kiblat, kemudian Nabi sujud. Apa nama ibadah ni tuan-tuan? Sujud syukur nama dia. Nabi SAW masuk, Nabi terus sujud. Lama tuan-tuan Nabi sujud. Masuk seorang sahabat, Abdul Rahman bin Auf, dia nampak Nabi tengah sujud. Dia pun tunggu dekat belakang. Dia tunggu kat belakang. Lama tuan-tuan, lama sangat Nabi sujud, sampai Abdul Rahman bin Auf ni datang dekat dengan Nabi. Bila datang dekat dengan Nabi, Nabi perasan ada orang dekat sisi dia. Maka Nabi SAW pun bangun, beri salam. Kemudian Nabi tak pandang lagi. Nabi kata, "Man hadha?" Siapa ni? Maka Abdul Rahman bin Auf pun kata, "Aku ya Rasulullah." "Ma sya'nu?" Apa yang kamu nak wahai Abdul Rahman? Ada apa Abdul Rahman bin Auf? "Tadi aku tunggu kamu ya Rasulullah. Tadi aku tunggu kamu. Aku melihat kamu sujud dalam keadaan terlalu lama, sehingga aku khawatir kalau kamu diambil nyawanya." Tuan-tuan, lamanya. Kita sujud syukur kan, 3 sama dengan Korea. Contoh. 3 sama dengan Korea, itu pun dengan auratnya, dengan tak ada wuduknya, sujud syukur tuan-tuan. Sujud berapa minit ke, tak sampai seminit pun tuan-tuan kan, punyalah kesyukuran. Jangan kecam saya pula kan, saya orang Malaysia juga. Saya pun orang Malaysia, tengok bola juga tuan-tuan. Nabi SAW gembira Nabi sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Rahman bin Auf kata, "Ya Rasulullah, apa yang berlaku?" "Atani Jibril." Tadi Jibril datang bawa satu berita gembira. Sesungguhnya mana-mana umat kamu wahai Muhammad yang berselawat kepada kamu, Allah akan berselawat kepada dia. Mana-mana umat kamu tuan-tuan, umat kamu berselawat kepada kamu wahai pesuruh Allah, Allah akan berselawat kepada orang yang berselawat kepada kamu. Dan mana-mana yang memberi salam kepada kamu, memohon kesejahteraan kepada diri kamu, Allah akan mensejahterakan orang yang mendoakan kesejahteraan kepada kamu. Sebab itulah tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dalam keadaan lama, terima kasih kepada Allah atas hadiah yang diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, Ubay bin Ka'ab. Ni cerita kelebihan selawat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku ada wirid harian yang aku buat." Yang Nabi ajar.
Astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, Allahumma ajirna minan nar, la ilaha illa anta, apa lagi? Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman, sampai habis. Ada wirid-wirid yang Nabi SAW ajar. Ubay bin Ka'ab ni dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ada wirid-wirid doa harian yang aku buat setiap hari, dan aku juga berselawat kepada kamu. Ya Rasulullah, berapa banyak aku nak peruntukkan masa selawat aku kepada kamu? Aku berikan 1/4 dalam wirid aku untuk berselawat kepada kamu. Macam mana pendapat kamu ya Rasulullah? Dia tanya Nabi. Maka Nabi SAW jawab kepada Ubay bin Ka'ab, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khair. Wahai Ubay, kamu buat tu dah bagus dah, selawatlah berapa banyak kamu nak selawat, tapi kalau kamu tambah lebih baik. Tuan-tuan, sahabat ni geram sebab Nabi tak bagi tahu satu jumlah. Nabi kata kalau tambah lebih baik. Dia pun bagi tahu, ya Rasulullah, aku jadikan selawat adalah 2/3 daripada keseluruhan wirid aku tu. 2/3 tu selawat aja kepada kamu. Maka Nabi SAW jawab jawapan yang sama, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khair. Dah bagus dah tu, kalau kamu tambah lagi lebih baik. Tuan-tuan, fahamnya sahabat ini kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kalau begitu aku berikan keseluruhan wirid aku itu hanyalah untuk berselawat kepada kamu sahaja. Tuan-tuan, barulah Nabi sebut, idzan tu'fa hammak wa yuhra faralaka dzambuk. Dia kata apa? Nabi SAW kata apa? Ketika semuanya telah kamu berikan kepada selawat, Allah akan tanggung semua kesusahan dan juga mengampunkan diri kamu, wahai Ubay. Tuan-tuan, bukan seronok-seronok Nabi nak claim kena berselawat. Selawatlah dekat aku, selawat. Tuan-tuan, bukan seronok-seronok Nabi untuk mendapatkan pujian dan juga kehebatan daripada makhluk. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa sesungguhnya, wahai Muhammad, mana-mana umat kamu yang berselawat kepada kamu. Tuan-tuan tak boleh buat yang wirid yang banyak-banyak tu, tak sempat, tak apalah tuan-tuan. Penuhkan selawat ini bagi menampung wirid-wirid harian yang kita buat tu, tuan-tuan. Jangan kita lepas solat terus bangun. Lepas solat terus bangun. Ambil masa untuk berwirid ataupun berselawat kepada Nabi SAW. Hari ini baru kita perasan bahawa kelebihan selawat ini, tuan-tuan, adalah salah satu kelebihan yang besar. Sebab apa perkataannya, ya Rasulullah, ajarkan kami selawat. Nabi kata ucapan selawat itu, ya Allah, berselawatlah kepada Muhammad. Tuan-tuan, kita tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, nak selawat ni apa perkataan dia? Perkataan dia, ya Allah, berselawatlah ke atas Nabi. Tuan-tuan, berselawatlah kepada Muhammad. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab apa? Nilai selawat itu yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi SAW. Tuan-tuan, selawat Nabi ini salah satu perkara yang besar yang diberikan kepada hadiah tersebut kepada umat Nabi SAW. Banyakkan berselawat, tuan-tuan. Dah tak boleh bagi alasan dah, tak sempat, tak ada masa. Tuan-tuan, beli tasbih. Macam mana kita hari ini boleh upgrade handphone kita, kan? Umur dah 60 pun handphone tukar lagi. Saya tak kenal siapa-siapa, tuan-tuan. Maksudnya saya tak kenal siapa. Saya pun tak tahu siapa yang baru tukar telefon. Semua dia ilham tu datang, maka dia terkeluarlah daripada mulut ini. Handphone kita boleh upgrade. Nak tukar handphone lagi canggih, kan? Tasbih pun kita tak ada. Adakan tasbih, tuan-tuan. Beli untuk apa? Untuk ingatkan kita supaya berzikir dan juga berselawat kepada Nabi SAW. Kena letak dalam poket lah, tuan-tuan. Kena letak dalam poket. Ingat, bila kita seluk poket ke, nak ambil kunci kereta ke, ada tangan kita pegang biji-biji tasbih tu. Zikirlah kepada Allah, daripada kita cakap benda yang bukan-bukan, buat benda yang bukan-bukan. Baik kita berselawat kepada Nabi SAW. Beli tasbih, tuan-tuan. Beli tasbih. Jangan gantung di leher, letak di tangan ataupun di dalam poket.
poket baju kita. Kena istiqamah tuan-tuan, macam saya cakap tadi, supaya apa? Supaya Allah matikan kita dalam keadaan baik. Kita tak tahu bila kita nak jemput. Saya sekarang masih lagi terkesan dengan kita punya siak kita. Siak kita yang sangat menyantuni sebenarnya dia ni. Sangat menyantuni semua orang. Semua orang. Jadi dia tak ada dah. Dia tak ada. Maka kita sebenarnya memang sangat mengingati dia dengan kebaikan dia. Kalau hari Jumaat ni, dialah daripada corok mana pun jalan simpang di dalam masjid ni, kita akan nampak dia paling sibuk. Maka dia tak ada, maka kebaikan dia lah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan lihat. Jadi sebab itulah kita pun kena sama macam tu tuan-tuan. Sama macam tu supaya apa? Supaya kita dijemput Allah dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik, husnul khatimah. Allah tak memuliakan seseorang itu dengan jawatan dan pangkat dan juga kelebihan dia. Allah tak memuliakan seseorang itu apabila dia duduk di atas meja penceramah ini dan dia memberikan ceramah dia. Boleh jadi orang yang berada di bawah itu lebih baik daripada orang yang berada di atas ini. Orang di atas ini dijemput dan sebagainya, tapi orang di bawah datang ke masjid dalam keadaan ikhlas kerana Allah. Tak ada siapa jemput dia, tak ada siapa yang akan memberikan bayaran kepada dia. Dia datang. Boleh jadi orang yang di bawah lebih ikhlas lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, begitulah keadaannya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah, dan menempatkan kita asbab daripada kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah himpunkan kita juga nanti tuan-tuan di mahsyar bersama dengan golongan para nabi dan para rasul insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahlah proses timbangan mahsyar kami, ihsanlah kami semasa proses timbangan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.